Lebih lanjut tentang Pesta Angin Timur Perlis 2022 terus bersama kami secara maya pagi ini Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bersua sekali lagi Tuan Haji Mesra Muhammad Yusof. Assalamualaikum Tuan Haji, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat raya. Selamat raya Tuan Haji. Lama tak jumpa. Baik Tuan Haji, pastinya ramai warga masyarakat tahu JKKN sentiasa aktif untuk dalam menganjurkan aktiviti kesenian dan juga merapatkan lagi segala unsur budaya dan juga warisan kepada masyarakat. Jadi Pesta Angin Timur Perlis 2022, Mai Pakat Mai ni, pengenalannya Tuan Haji kepada para penonton. Baik, terima kasih Zaliha. Pesta Angin Timur ni ataupun PAT adalah merupakan salah satu daripada 8 program pelancongan budaya yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Sepatutnya PAT ini kita laksanakan pada bulan Mac lah, itu di waktu sesuai angin timur tersebut. Namun oleh kerana kekangan pandemik yang kita masih melanda negara kita, oleh kerana itulah kita bawa dia ke bulan Mei ini, ya. Cumanya pada kali ini ialah kita akan laksanakan Pesta Angin Timur ini dalam bentuk ataupun bersifat hybrid. Kalau yang tahun lalu kita buat dalam 100% dalam talian, bukan bersifat hybrid. Itulah secara awalannya Nizaliha. Apa antara pembaharuan ataupun yang istimewanya dengan gabungan hybrid dan juga fizikal ni Tuan Haji? Baik, sebenarnya Zaliha, kadang-kadang ni ada juga hikmah. Kita lihat hikmah yang berlaku lah pandemik yang berlaku dalam kita ini. Apabila ia berlaku, program ini kita dapat laksanakan secara dalam talian atau secara hybrid, dan dalam masa yang sama program ini kita dapat pancarkan ke seluruh dunia. Ya, setakat ini saya dipahamkan kalau di tahun yang lalu saja program kita telah dapat disaksikan oleh 12 buah negara. Jadi itu keistimewaan kepada kita lah apabila Pesta Angin Timur dilaksanakan dalam kaedah hybrid. Cumanya Pesta Angin Timur ni Zaliha, dia yang menariknya tu ialah sekiranya program ni kita laksanakan secara fizikal, kerana ia banyak aktiviti-aktiviti lasak yang dapat ditonjolkan. Dan jadi untuk perinciannya, bagaimana pecahan apa yang akan dilakukan secara hybrid dan apa yang akan dapat disaksikan oleh para pengunjung secara fizikal? Baik, sebelum tu kalau boleh saya kongsi dengan semua penonton lah. Untuk kali ini kita ada 9 pengisian aktiviti kita, iaitu yang bersifat pertandingan, persembahan kesenian, dokumentari, dan apa yang menarik dan apa yang tertarik, salah satu programnya jualan produk, imbasan Pesta Angin Timur, forum santapan rohani, sajak pendang dan cergas Malaysia. Itu yang antara yang telah kita susun, 9 yang saya masukkan tadi. Jadi antara yang kita telah susun untuk pancarkan menerusi JKKN TV secara live ialah Badang Perlis, Miss Kebaya Perlis, Badan Masakan Berasaskan Mentarang, dan juga PAT Got Talent. Itu antara yang kita buat secara live. Yang bersifat rakaman mula, kita ada pembuatan ikan pekasam, perlis. Kemudian kita ada mencari tokoh untuk awang batil. Kita ada permainan tradisi perlis, caplong. Kita ada yus dalam kenangan. Kita ada si penjerat burung bendang. Dan banyak lagi Zaliha yang dalam tempoh 2 hari kita laksanakan ini, iaitu dari 21 hingga 22 Mei ini, yang bersifat rakaman dan juga secara terus ataupun secara langsung. Tuan Haji, boleh kongsikan sedikit butiran tentang dokumentari yang dihasilkan ini? Apa keistimewaan dokumentari ini? Baik, yang telah dokumentari ini ialah rakaman ini ialah tentang yang saya sebut tadi, tentang pembuatan ikan pekasam contoh. Dan ramai kita dalam kalangan kita yang meminati dan suka makan ikan pekasam. Jadi dalam dokumentari ini kita adakan kaedah-kaedah pembuatan contoh, ya. Selain itu juga kita adakan juga ini contoh, ya, si penjerat burung bendang. Jadi kita telah membuat rakaman-rakaman yang bersesuaian bagaimanakah kaedah untuk menjerat burung bendang.
Wow. Dan selain dari itu juga kita juga membuat rakaman mengenai kerbau besi. Kerbau besi ini ialah apa saya nak sebut Zaliah bajak. Oh, bajak. Itu dia. Okey. Bajak sawah. Kalau kita sebut kerbau tu dalam fikiran kita melihat kerbau sebagai tukang bajak. Ya. Tapi kali ini kita ialah bajak besi. Itu dia punya rakaman-rakaman yang telah kita buat untuk tujuan dokumentari. Selain daripada itu, Zaliha, kita juga ada membuat rakaman juga tentang 3-4 tempat. Salah satunya ialah Wang Kelian Viewpoint. Kita buat untuk kita selitkan juga dalam program kita kali ini, yang kita akan paparkan melalui Jagangan TV. Dan kita juga ada Kanga Street Art, Rumah Kupi dan Muzium Kota Kayam. Jadi saya fikir masyarakat bolehlah menonton program ini nanti untuk mendapatkan lebih lanjut apa yang kita cuba paparkan kepada masyarakat selain daripada aktiviti-aktiviti bendang yang berkaitan dengan Pesta Angin Timur ini, insyaAllah. Bagaimana pula dengan dari segi pengisian santapan rohani, Tuan Haji? Baik, kita telah susun dan kita mengundang beberapa orang guru agama lah kalau boleh saya sebut, ataupun ustaz lah ya. Antaranya kita ada Ustaz Ilyas Ismail dan kita juga ada Dai Aiman yang telah kita atur dan telah disusun untuk kita gabung jalinkan dengan program-program yang telah kita himpun dan kita kumpulkan untuk semayang tempoh 2 hari tersebut, Zaliha. Jadi aturan programnya lengkap dari segala aspek, dari segi sukan, kebudayaan, warisan dan juga santapan rohani. Juga ingin tanyakan kepada pihak JKKN, bagi pengusaha, usahawan kreatif kita, peniaga tempatan, apa yang mereka boleh mendapat manfaat melalui Pesta Angin Timur ini, Tuan Haji? Baik, kalau sebelum ni apabila Pesta Angin Timur ni dibuat secara fizikal, memang dia memberi manfaat yang banyak lah kepada pengusaha-pengusaha di Perlis khususnya. Dan kali ini dalam apabila ia bersifat hybrid, ada penjualan produk ini kita laksanakan secara dalam talian. Jadi langsung dia akan memberi pulangan ekonomi lah kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Perlis. Begitu juga dengan pengiat-pengiat seni menerusi Pesta Angin Timur ni juga mereka boleh terus berkarya dalam masa yang sama. Mereka ini apabila terlibat dalam program-program yang berkaitan dengan Pesta Angin Timur, kita akan membuat bayaran ataupun memberi pulangan ekonomi kepada mereka, Zaliha. Dan bagaimana untuk mereka pula mendekati pihak JKK untuk menjadi sebahagian daripada Pesta Angin Timur ini? Macam mana, ulang balik soalan? Untuk usahawan ataupun mereka yang terlibat dalam industri kreatif, bagamana mereka juga boleh mendekati pihak JKKN untuk menjadi sebahagian daripada PAT ini? Saya rasa apa yang mereka laksanakan nanti itu adalah sebahagian daripada mereka, ada sebahagian daripada keluarga kita. Kerana dalam setiap pesta Angin Timur kita ini, mereka ada sebahagian daripada yang turut terlibat dalam melaksanakan atau sebagai pelengkap kepada Pesta Angin Timur. Jadi saya fikir ini adalah satu keadaan yang baiklah untuk kita melaksanakan Pesta Angin Timur ni diteruskan di masa-masa akan datang. Ya, mereka ada sebahagian daripada keluarga kita untuk melengkapkan Pesta Angin Timur itu sendiri. Secara peribadi, apa yang Tuan Haji sendiri nantikan? Sebab ialah dah lama kita tak berkumpul dalam acara sebegini. Jadi harapan Tuan Haji sendiri di sepanjang penganjuran PAT ini? Ialah kita sebagai jabatan yang bertanggungjawab untuk memberi ataupun menjaga seni dan budaya, kita sangat mengharaplah supaya selepas ini kita boleh laksanakan Pesta Angin Timur secara fizikal. Kerana untuk makluman Zaliha dan juga untuk makluman para penonton, Pesta Angin Timur ni adalah merupakan satu-satunya program yang besar di negeri Perlis dan ianya memang dinanti-nantikan oleh sebagian seluruh rakyat Perlis. Jadi kita sangat mengharapkan supaya keadaan
negara kita ini akan pulih sepenuhnya dan pada tahun hadapan kita akan dapat memulakan kembali Pesta Angin Timur secara fizikal. Jadi insya-Allah kita akan dapat memberi atau menonjolkan kembali kelebihan-kelebihan yang ada di Negeri Perlis itu untuk tatapan rakyat Negeri Perlis itu sendiri, selain untuk tatapan masyarakat Malaysia secara amnya, Zaliha. Tahun lepas walaupun secara maya lebih 30,000 hits dikabarkan ya Tuan Haji. Jadi untuk tahun ini bagaimana para penonton juga warga masyarakat boleh mengetahui lebih lanjut saluran ke mana yang mereka perlu telusuri, bagaimana untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang PAT ini? Sebenarnya Zaliha, 33,000 tu kepada kita sedikit sebenarnya, sikit. Sebab kalau ianya buat secara fizikal, kita pernah mencecah hampir 130,000 dalam tempoh 2-3 hari program ini dilaksanakan. Namun demikian, kita mengharapkanlah kaedah ini atau kaedah yang kita buat secara hybrid pada tahun ini akan dapat meningkatkan lagi jumlah tontonan masyarakat untuk mendekati Perlis khususnya menerusi Pesta Angin Timur ini. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkan penonton-penonton antarabangsa dapat menonton menerusi media sosial kami, iaitu menerusi Facebook kami, menerusi JKKN TV, untuk mereka melihat secara lebih dekat tentang aktiviti Pesta Angin Timur yang berlangsung di negeri Perlis khususnya di Malaysia amnya. Itulah harapan kita. Jadi kita harapkan kepada masyarakat bolehlah melalui kami punya website untuk melihat dengan lebih lanjut tentang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Pesta Angin Timur. Kerana semuanya telah kita letakkan di website kita. Dan dalam 10 hari lebih kurang Tuan Haji, ini bagaimana persiapan setakat ini? Setakat ini alhamdulillah kita akan ada acara pelancarannya pada 21 bulan ini, di mana pelancarannya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis sendiri telah memberi pengesahan akan hadir, dan insya-Allah kita akan di pihak Motek pula akan diwakili oleh Timbalan Yang Berhormat Menteri. Dan kita program ini akan dibuat perasmiannya di dalam dewan di auditorium JKKN Perlis. Jadi setakat ini persiapan-persiapannya telah sampai ke muncaknya. Kita hanya untuk orang kata untuk memperlengkapkan lagi, untuk memastikan ianya menjadi lebih sempurna lah, supaya besok perasmian ini akan menjadi cantik dan sebagainya. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita juga harapkan yang terbaik dan penganjuran Pesta Angin Timur Perlis yang gilang gemilang tahun ini. Terima kasih sekali kerana sudi bersama kami. Terima kasih kembali, Zaliha. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, sebelum kita bawakan topik seterusnya, bagaimana penting untuk mengetahui bagaimana untuk memperkukuhkan lagi usaha dan juga keadaan para usahawan kita dalam peralihan ke fasa endemik ini. Kita juga ingin bawakan pandangan juga komen juga saranan anda. Boleh teruskan hantar soalan anda kepada laman Facebook kami. InsyaAllah akan kami kongsikan bersama tamu di studio. Kerana selepas ini kita akan berbicara dengan Cikgu Izzat Johari yang merupakan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia, dan bagaimana untuk usahawan ini, bagaimana untuk barangkali memulakan semula perniagaan ataupun memulakan perniagaan yang baru. Tapi kita simpan dulu soalan anda, boleh terus hantarkan kepada kami. Kita ingin ke Johor terlebih dahulu untuk mengetahui apa antara aktiviti sempena musim perayaan yang dianjurkan bersama sekumpulan kanak-kanak di Johor. Silakan Nur Azizah bersama laporannya.